Yang di-Pertua. Okay, terima kasih Kang. Saya jemput Kampa. Terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua kerana membenarkan saya mengambil bahagian dalam perbahasan belanjawan 2024. Bajet 2024 merupakan bajet reformis di mana Kerajaan Perpaduan mengambil jalan yang sukar untuk melaksanakan subsidi bersasar untuk membuat reformasi kepada kewangan negara meskipun ini akan mengundang pembangkang untuk memesongkan fakta bahawa Kerajaan Perpaduan sedang menarik balik subsidi dan ini merupakan satu belanjawan yang mencekik, mencengkam, menindas rakyat. Padahal pihak pembangkang sengaja tidak membangkitkan isu subsidi yang telah dijimatkan oleh kerajaan dan akan dipulangkan kepada rakyat B40 dan juga M40 melalui cash transfer dan cash handout. Tan Sri Yang di-Pertua, jumlah subsidi petrol dan diesel yang dibelanjakan oleh kerajaan setiap tahun adalah 50 bilion. Dan subsidi petrol dan diesel secara pukau ini akan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, termasuk juga warga asing, termasuk T20 dan juga golongan mahakaya. Bukan sahaja itu, subsidi petrol dan diesel yang dinikmati oleh golongan mahakaya ini jauh lebih tinggi berbanding dengan subsidi petrol dan diesel yang dinikmati oleh golongan B40 dan M40. Untuk setiap RM1 subsidi petrol yang dibayar oleh kerajaan, 53 sen dibayar kepada golongan T20, golongan mahakaya. Manakala hanya 15 sen diterima oleh golongan B40 dan yang baki 32 sen diterima oleh M40. Maka persoalan di sini ialah, adakah ini merupakan keadilan sosial ataupun social justice yang kita mahu? Bahawa subsidi pukau ini dibagi kepada semua lapisan masyarakat dan juga golongan yang paling berpendapatan tinggi akan terima subsidi yang paling banyak. Ingin saya ingatkan pihak pembangkang dan juga pihak yang bergelar sebagai third force, apabila mereka mempertahankan pemberian subsidi secara pukau, mereka sedang mempertahankan golongan mahakaya daripada merompak subsidi yang sepatutnya diberikan kepada golongan B40 dan juga golongan pertengahan M40. Jadi persoalan hari ini bukan adakah kerajaan harus beralih daripada pemberian subsidi secara pukau kepada subsidi bersasar. Saya rasa tidak ada pertikaian dalam hal ini. Kita perlu ada satu peralihan dari subsidi pukau kepada subsidi bersasar. Kerana subsidi bersasar adalah lebih efektif dalam menyalurkan bantuan kepada golongan yang kita nak sasarkan dan juga ia boleh menghentikan ketirisan dan kebocoran dalam sistem pemberian subsidi secara pukau. Persoalan hari ini sepatutnya, apakah mekanisme untuk beralih kepada pemberian subsidi bersasar? Adakah ia secara berperingkat dan apakah magnitudenya? Kerana subsidi yang dijimatkan akan disalurkan kepada B40 dan M40 secara cash transfer dan bagaimanakah kerajaan akan membelanjakan subsidi baki yang dijimatkan daripada golongan mahakaya untuk membangunkan negara dan juga untuk mengurangkan impak rantaian ataupun chain effect selepas harga petrol dan harga diesel diapungkan. Subsidi bersasar ini merupakan satu game changer kepada ekonomi Malaysia dan juga merupakan satu pembaharuan kewangan ataupun reformis bajet yang long overdue. Telah lama kita tunggu. Peralihan kepada subsidi bersasar ini akan menjadi pemangkin kepada Malaysia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2025 dan juga mengembangkan ekonomi Malaysia kepada $1 trillion ekonomi menjelang tahun 2036. Seperti yang diwawarkan oleh S&P Global Market Intelligence Chief Economist for Asia Pacific, Rajiv Biswas. Menurut Biswas, Malaysia mempunyai infrastruktur yang stabil, komunikasi yang boleh digantungkan, reliable, pengangkutan yang baik, serta risiko bencana alam yang rendah. Dari segi mencapai status ekonomi $1 trillion ini, akan menjadi pencapaian yang bermakna bagi Malaysia. Kerana S&P meramal, apabila Malaysia mencapai GDP $1 trilion pada 2036, GDP per kapita
Malaysia akan berada di $26,300. Ini merupakan satu pencapaian amat bermakna kerana tidak banyak negara membangun mampu mencapai ekonomi trilion dolar ini. Dan di Asia, hanya negara Indonesia yang mampu mencapai, dan ini juga bergantung kepada populasi negara Indonesia yang tinggi, iaitu 273.8 juta orang berbanding dengan Malaysia hanya 32 juta orang. Seterusnya saya ingin beralih kepada pengumuman Yang Amat Berhormat Tan Bun bahawa SST akan ditingkatkan daripada 6% kepada 8%. Dan skop SST juga akan diperluaskan kepada 4 industri iaitu logistik, brokerage, underwriting dan juga karaoke. Saya faham akan keputusan kerajaan untuk memperluaskan skop SST kerana ini untuk memperluaskan asas cukai ataupun tax base. Namun, apa yang lebih penting ialah untuk menjalankan pembaharuan dalam cukai tidak langsung ataupun kita hendak jalankan reform dalam indirect tax. SST merupakan dua cukai yang berbeza, sales and service tax. Walaupun nama dia SST, ini merupakan dua cukai yang berbeza. Yang pertama, sales tax ataupun cukai jualan yang dikutip pada pengeluar barangan di permulaan rantai bekalan pada kadar 5% dan juga 10%. Dan yang kedua, service tax iaitu cukai perkhidmatan yang dikutip pada end consumer pada kadar 6% dan kini ditingkatkan kepada 8%. Ini merupakan satu sistem cukai yang lebih rumit dan kurang efektif berbanding kepada GST yang merupakan satu consumption tax ataupun value added tax yang dikutip pada kadar standard dan terdapat mekanisme input tax dan output tax untuk memastikan tidak berlakunya double taxation pada mana-mana rantai bekalan maupun end consumer. Saya mengalu-alukan keputusan kerajaan untuk tidak melaksanakan GST dalam jangka masa terdekat. Namun, pembaharuan harus dilakukan kepada SST supaya tidak berlaku double taxation dan cukai yang dikutip seharusnya boleh diklaim balik oleh pembekal sekiranya mereka bukan merupakan end consumer. Ini pihak peniaga mahupun tax consultant, walaupun terdapat sistem claim back dalam SST, ia tidak begitu efektif. Dan dalam banyak senario, peniaga-peniaga sebenarnya tidak dapat kembali cukai SST yang telah mereka bayar. Ini berbeza dengan GST yang lebih straightforward dan efektif untuk mengelakkan double taxation, di mana kesemua barangan dicukai pada kadar standard dan jika peniaga mempunyai output tax yang lebih daripada input tax, mereka perlu membayar cukai GST. Dan juga jika input tax melebihi output tax, maka mereka boleh claim kembali GST yang telah dibayar. Dengan ini saya juga ingin menanya kepada pihak Kementerian Kewangan, apakah jumlah GST claim yang belum selesai dibayar kepada peniaga kerana GST kita sudah berhenti sejak tahun 2018 sampai hari ini sudah 5 tahun dan sidang lalu saya difahamkan ada jumlah GST claim yang belum dibayar. Jadi sehingga hari ini apakah jumlah yang belum dibayar dan bilakah akan dianggarkan kesemua GST refund ini akan habis dibayar kepada kesemua peniaga-peniaga. Kerana ini sebenarnya bukan merupakan duit kerajaan, ini sebenarnya merupakan duit peniaga-peniaga yang mereka boleh claim back ini GST refund. Saya teruskan dengan e-invoice. E-invoice akan dilaksanakan tahun depan Ogos, bermula dengan pembayar cukai dengan pendapatan atau jualan tahunan melebihi 100 juta ringgit. Namun, sehingga hari ini belum ada apa-apa maklumat terperinci tentang apa yang perlu dimasukkan ke dalam e-invoice dan juga apa mekanismenya. E-invoice juga akan dilaksanakan kepada semua pembayar cukai bermula 1 Julai 2025. Dan ini mungkin menjadi satu bebanan kepada SME dan juga peniaga-peniaga kecil terutamanya kerana mereka tidak mempunyai apa-apa kepakaran ataupun kapasiti untuk mengeluarkan e-invoice. Saya pohon pihak kementerian memperincikan apakah bantuan yang akan diberikan kepada peniaga-peniaga kecil terutamanya untuk membantu mereka dalam mengeluarkan e-invoice ini. Kerana kita tidak mahu ada perniagaan yang gulung tikar seperti semasa pelaksanaan GST. Kerana mereka tidak mampu untuk mematuhi GST
untuk mengeluarkan tax invoice dan mereka terpaksa menutup perniagaan mereka. Pandangan umum oleh pakar percukaian dan akauntan ialah bahawa e-invoice akan lebih berkesan jika ia dilaksanakan bersama dengan GST berbanding dengan SST. Jadi saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, apakah pandangan pihak kementerian ataupun apakah keputusan terhadap e-invoice ini sama ada ia akan dilaksanakan bersama dengan SST untuk jangka masa panjang ataupun tidak. Timbalan Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin beralih kepada isu sukan. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada pihak Kementerian Belia dan Sukan kerana telah memasukkan acara pingpong ke dalam acara SUKMA tahun depan di Sarawak 2024. Namun, saya telah menerima maklumat. Maklumat ini daripada Peraturan Am Sukan Malaysia oleh Mesyuarat Jawatankuasa Khas Teknikal Bilangan 1 2024 pada 3 Mei lalu. Dalam Peraturan Am SUKMA ini, ia telah ditetapkan di sini bahawa terdapat had umur minimum untuk setiap acara sukan. Saya faham, untuk SUKMA kita mesti ada had maksimum 21 tahun. Ini untuk kita nak membawa lebih banyak bakat-bakat mencungkil, lebih banyak bakat-bakat muda. Tapi mengapakah ada had minimum? Saya bagi contoh. Untuk acara pingpong, okey? Untuk acara pingpong, had umurnya untuk acara pingpong, had umur adalah pada 15 tahun sehingga 21 tahun. Mengapa kita nak hadkan pemain hanya 15 tahun ke atas untuk bermain? Semalam, di Ipoh telah berlangsung satu kejohanan pingpong untuk negeri Perak. Terbuka. Perak Open. Dan seorang pemain daripada Korean, Muhammad Al-Fateh, yang berumur hanya 13 tahun, telah memenangi tempat kedua dalam acara Perak Open. Dia telah berjaya mengalahkan pemain-pemain dewasa dan dia akan mewakili negeri Perak dalam Malaysia Open Pingpong pada akhir tahun ini. Jadi, pemain 13 tahun ini boleh mewakili Perak dalam Malaysia Open, tapi dia tidak layak untuk bermain dalam acara SUKMA. Adakah ini adil? Dan saya ingin mendapat satu penjelasan daripada pihak kementerian. Pada saya, ini tidak perlukan. Kita tidak perlu hadkan umur minimum. Jika pemain 13 tahun boleh menang terhadap pemain dewasa, mereka patut diberikan peluang untuk bertanding dalam acara SUKMA. Sama juga dengan bola sepak. Bola sepak saya nampak di sini, bola sepak dan futsal, had minimum 16 tahun sehingga 21 tahun. Tapi di English Premier League, pemain yang paling muda, Ethan Nwaneri dari Arsenal, hanya berumur 15 tahun, 181 hari. Tapi dia boleh mewakili Arsenal untuk bermain di EPL. Tapi kalau dia di Malaysia, dia tak layak untuk bermain di SUKMA. Jadi saya harap pihak kementerian boleh tengok kembali had minimum ini, kerana pada saya tidak ada perlu had minimum. Kita hanya hadkan had maksimum umur pada 21 tahun. Jika ada pemain muda yang berbakat dan mereka boleh mengalahkan pemain yang lebih besar daripada mereka, mereka sepatutnya diberi peluang untuk bertanding dalam acara SUKMA kerana mereka akan merupakan pemain bintang bagi negara Malaysia pada masa akan datang. Jadi sekian sahaja perbahasan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kampar. Saya jemput